Di dalam perkongsian cikgu yang lepas, cikgu telah berkongsi tentang beberapa tokoh penentang penjajah. Tok Janggut merupakan pejuang tempatan di Kelantan. Beliau menentang British disebabkan oleh cukai dan peraturan tanah baru yang membebankan. Pada tahun 1915, Tok Janggut telah melancarkan serangan ke atas Pasir Putih. 22, Haji Abdul Rahman Limbung bertindak sebagai peguam untuk membela petani di Kuala Telemung yang ditangkap kerana menentang peraturan baharu. Mereka telah membersihkan tanah tanpa mengambil pas kebenaran. Pihak British juga telah mengancam akan mengambil tindakan undang-undang ke atas mereka yang enggan membayar cukai. Beliau juga menentang pelaksanaan undang-undang British dan bayaran cukai. Pada tahun 1831, Dor Zaid berjaya mengalahkan British dengan menggunakan taktik perang gerila dan mendapat bantuan pembesar dari daerah Seri Menanti, Sungai Ujong, Johor dan Muar. Pada tahun 1832, British bertindak menawan pusat pentadbiran Nanning. Yam Tuan Anta dan British telah mengadakan rundingan perdamaian. Beliau telah diiktiraf sebagai Yam Tuan Besar Seri Menanti. Datuk Maharaja Lela. Beliau menentang British kerana British memperkenalkan sistem cukai baharu dan campur tangan dalam adat resam orang Melayu. Sultan Abdullah, Datuk Maharaja Lela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua murid-murid cikgu di luar sana. Bertemu lagi dalam sesi perkongsian cikgu hari ini, iaitu perkongsian bagi subjek sejarah tahun 5. Cikgu harap kamu telah bersedia ya dan bersemangat untuk terus belajar. Dan jika kamu telah bersedia, mari kita mulakan. Baik, murid-murid, mereka datang ke negara kita, menjajah kita tanpa kita rela. Cuba kamu rujuk kepada garis masa berikut. Baik ya. Di sini kita lihat sejarah perjuangan ke arah kemerdekaan bermula sejak Melaka jatuh ke tangan Portugis lagi pada tahun 1511. Ya, ini adalah fasa pertama penjajahan negara kita. Kemudian kita dijajah lagi ya oleh Belanda. Belanda menyerang Portugis di Melaka dengan bantuan Kerajaan Melayu Johor. Belanda menguasai Melaka dalam satu tempoh yang agak panjang ya, iaitu selama 183 tahun. Dan kemudian pula penjajahan British di tanah Melayu, iaitu berlaku secara berfasa dan bermula di Pulau Pinang. British meninggalkan tanah Melayu setelah kalah kepada tentera Jepun sewaktu Perang Dunia Kedua. Selepas Jepun menyerah kalah, British kembali menjajah tanah Melayu sehingga berakhirnya era penjajahan British, iaitu pada tahun 1963. Ya, satu tempoh yang agak panjang ya, dari 1786 sehingga 1963, iaitu dia berlaku dalam dua fasa. Baik, seterusnya tanah Melayu telah diisytiharkan merdeka dari sebarang penjajahan asing. Pada 16 September 1963, Singapura, Sabah dan Sarawak telah menyertai Persekutuan Tanah Melayu dan membentuk sebuah negara yang diberi nama Negara Malaysia. Episod penjajahan tersebut telah meninggalkan luka besar dalam diri rakyat tempatan. Ekoran daripada itu, sedikit demi sedikit timbul riak kemarahan dan akhirnya merebak kepada beberapa siri penentangan daripada beberapa tokoh tempatan, seperti mana yang diterangkan dalam video perkongsian cikgu yang lepas. Jadi untuk hari ini pula kita teruskan dengan membincangkan pula berkenaan dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan negara kita. Baik murid-murid, hari ini kita akan belajar dari standard kandungan 7.3 Sejarah Kemerdekaan 1957. Standard pembelajaran kita ialah 7.3.1, menamakan tokoh yang berjuang ke arah kemerdekaan.
Objektif pembelajaran pula ialah menyenarai dan bercerita tentang tokoh-tokoh kemerdekaan secara lisan dan tulisan, dan kriteria kejayaan kita ialah murid dapat bercerita dan menyatakan tentang kepentingan menghargai kemerdekaan. Baik, seterusnya, negara Malaysia mencapai kemerdekaan setelah melalui suatu proses yang panjang, ya. Dan pengalaman negara kita dijajah oleh beberapa kuasa asing selama beratus-ratus tahun menjadikan semangat sebahagian besar penduduk Tanah Melayu untuk memiliki negara yang berdaulat kian menebal. Oleh itu, semangat dan kesedaran ini mula disalurkan melalui pelbagai cara sehingga berjaya memberi kesedaran secara menyeluruh kepada penduduk Tanah Melayu yang lain. Baiklah, seterusnya, pejuang-pejuang kemerdekaan negara telah banyak berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk Tanah Melayu. Terdapat beberapa tokoh yang boleh dijadikan contoh atau idola buat generasi kini dan yang akan datang. Segala pengorbanan, rintangan dan penat lelah mereka berbakti untuk negara wajar diteladani. Baiklah, mari kita sama-sama mengenali tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang telah memperjuangkan kemerdekaan untuk negara kita. Mereka ialah Dato' Onn bin Jaafar, Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Ahmad Bustamam, Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ishaq Haji Muhammad, Tun Abdul Razak bin Datuk Husin, Abu Bakar Al-Bakir, Tun Tan Chien Lock, Datuk Abdul Wahab bin Tuh Muda Abdul Aziz, Tun Dr. Ismail bin Datuk Abdul Rahman, Tun H.S. Lee dan Tun V.T. Sambantan. Baik, jom kita kenali mereka satu persatu dan kita akan memulakan dengan Dato' Onn bin Jaafar. Baik, Dato' Onn bin Jaafar merupakan simbol penyatuan orang Melayu yang seterusnya membawa kepada kemerdekaan Tanah Melayu. Pada awal tahun 1946, beliau telah menubuhkan Persatuan Melayu Semenanjung Johor dan telah menghadiri Kongres Melayu pertama di Kelab Sultan Sulaiman Kuala Lumpur yang diadakan untuk menentang penubuhan Malayan Union. Kongres tersebut telah menjadi perintis kepada tertubuhnya UMNO, di mana beliau telah dilantik sebagai presidennya yang pertama. Beliau pernah dilantik sebagai Menteri Besar Johor pada 1 hari bulan Jun 1947, tetapi beliau telah meletakkan jawatan 3 tahun kemudian, iaitu pada 18 Mei 1950 untuk menumpukan perhatiannya kepada UMNO. Dan setelah melepaskan jawatan sebagai Yang di-Pertua UMNO, beliau telah menubuhkan Parti Kemerdekaan Malaya IMP dan juga Parti Negara. Baiklah, kita beralih pula kepada tokoh yang kedua, iaitu Tuanku Abdul Rahman Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Tuanku adalah anak ketujuh dari Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu penguasa ke-24 negeri Kedah, dan bondanya bernama Cik Manjalara. Setelah tamat Perang Dunia yang kedua, Tuanku turut menyertai politik menentang Malayan Union dan membangkitkan kesedaran ke arah kemerdekaan. Tuanku merupakan Yang di-Pertua UMNO yang kedua selama 20 tahun, mempunyai idea yang sama dengan Dato' Onn bin Jaafar, iaitu bagi mencapai kemerdekaan dan membebaskan Tanah Melayu daripada penjajah, kerjasama antara kaum adalah penting. Menubuhkan Parti Perikatan pada tahun 1952,
Dan pada tahun 1956, Tuanku mengetuai rombongan ke London untuk berbincang dengan kerajaan British mengenai kemerdekaan Tanah Melayu yang terdiri daripada 4 orang wakil Raja-Raja Melayu dan 4 orang wakil Parti Perikatan, dan dapat meyakinkan kerajaan British supaya menetapkan tarikh kemerdekaan iaitu pada 31 Ogos 1957. Seterusnya, beliau juga digelar sebagai Bapa Kemerdekaan. Baik, tokoh yang seterusnya ialah Dato' Ahmad Bustamam. Nama sebenar beliau ialah Abdullah Sani bin Raja Kecil. Beliau merupakan tokoh politik, wartawan dan sastrawan yang terkenal di negara dengan nama penanya Ruhi Hayat dan Jiwa Lara. Pada awal 1940-an, bermulalah penlibatan Ahmad Bustamam di arena politik. Semangatnya turut memuncak apabila badan-badan politik Melayu bergabung menentang Melayan Union di sekitar tahun 1945 dan 1946. Beliau menubuhkan API iaitu Angkatan Pemuda Insaf pada tahun 1946. Di saat negara hampir merdeka, Ahmad Bustamam menubuhkan Parti Rakyat Malaya yang kemudiannya bergabung dengan Parti Buruh sebagai Socialist Front. Dan bersama gabungan tersebutlah beliau telah memenangi pilihan raya di Parlimen Setapak pada tahun 1959. Baik. Tokoh yang seterusnya ialah Dr. Burhanuddin Al-Hilmi. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, iaitu nama sebenarnya ialah Amir Burhanuddin bin Ungku Muhammad Nur. Beliau dilahirkan pada 28 Ogos 1911 di Cangkat Tualang, Perak. Beliau digelar Bapa Kebangsaan Melayu kerana hingga akhir hayatnya beliau tetap konsisten dengan penubuhan negara bangsa yang dinamakan Melayu. Beliau terpilih menjawat jawatan yang dipertua kedua Parti Kebangsaan Melayu Malaya iaitu PKMM pada tahun 1945. Memimpin Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung KRIS pada tahun 1945 dan memperjuangkan konsep Melayu Raya. Dr. Burhanuddin merupakan Presiden Parti Islam Semalaya PAS yang ketiga dalam perhimpunan kelima parti tersebut iaitu pada tahun 1956. Baiklah, kita beralih kepada tokoh yang seterusnya iaitu Ishaq Haji Muhammad. Beliau yang merupakan seorang sastrawan dilahirkan pada bulan September 1909 di Kampung Bukit Seguntang, Temerloh, Pahang. Beliau banyak menghasilkan novel, cerpen, esei dan memoir serta turut menulis rencana untuk akhbar utusan Melayu. Antara karya beliau yang cukup terkenal ialah novel Putera Gunung Tahan dan Anak Mat Ella Gila. Kedua-dua novel tersebut mencerminkan pandangan dan cita-cita beliau sebagai seorang patriot dan sastrawan negara. Selepas menamatkan pengajian, beliau bertugas sebagai pegawai dalam latihan selama setahun di Pejabat Daerah Temerloh sebelum ditukarkan ke Pejabat Daerah Bentong sebagai Timbalan Penolong Pegawai Daerah. Selepas itu, beliau telah dilantik sebagai Magistrat Kelas Ketiga Bentong dan di Rembau, Negeri Sembilan sebelum meletakkan jawatan pada tahun 1935. Beliau juga ialah orang yang pertama yang bercita-cita menerbitkan akhbar utusan Melayu dan seterusnya telah menjadi pengasas penerbitan akhbar tersebut. Baiklah, seterusnya Tun Abdul Razak bin Datuk Husin. Beliau dilahirkan pada 11 Mac 1922 di Pulau Keladi, Pekan Pahang. Selepas tamat pengajiannya, beliau telah berkhidmat dengan Kerajaan Negeri Pahang sebagai penolong setiausaha kerajaan dan 2 tahun kemudian beliau dilantik menjadi setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.
4 bulan selepas menganggotai UMNO, beliau telah dilantik sebagai Ketua Pemuda UMNO. Beliau telah menyertai rombongan menuntut kemerdekaan ke London pada tahun 1956. Setelah kemerdekaan dicapai, beliau telah menjawat jawatan Timbalan Perdana Menteri dan turut memegang beberapa portfolio termasuk Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Sewaktu memegang jawatan Menteri Pelajaran yang pertama, beliau telah melahirkan Penyata Razak 1956 bertujuan menyatupadukan rakyat berbagai kaum. Dasar pelajaran kebangsaan yang berasaskan penyata ini adalah mendukung bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita beralih kepada tokoh yang seterusnya, iaitu Abu Bakar Al-Bakir. Beliau merupakan seorang tokoh kelahiran Perak. Nama sebenar beliau ialah Haji Abu Bakar bin Muhammad Said bin Haji Abdul Jabbar. Beliau dilantik menjadi Ahli Dewan Negara Perak oleh Sultan Perak. Beliau telah menubuhkan Majlis Tinggi Agama Malaya iaitu MATA pada tahun 1948. Sebagai pengurusi Badan Kebajikan dan Pelajaran Majlis Tertinggi Agama Malaya, MATA, beliau memainkan peranan penting dalam rangka dasar pendidikan yang bertaraf nasional. Untuk memenuhi hasrat orang Melayu kepada suatu pertubuhan politik yang bertujuan mencapai kemerdekaan, maka pada 13 hingga 14 Mac 1948, suatu persidangan telah diadakan di Al-Ihya Al-Sharif. Persidangan yang turut dihadiri oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi itu telah mencetus idea penubuhan Hizbul Muslimin iaitu HAMIM, di mana beliau merupakan pengasasnya. Seterusnya, Tun Tan Cheng Lock. Dilahirkan di Jalan Hiren, Melaka, Tan ialah anak ketiga dalam sebuah keluarga yang terdiri daripada 7 adik-beradik. Pada tahun 1912, Tan dilantik oleh Kerajaan British sebagai Pesuruhjaya Majlis Melaka serta Jaksa Pendamai Melaka dan kemudiannya sebagai Pesuruhjaya Majlis Bandar untuk bandar-bandar dan pelabuhan Melaka. Pada tahun 1945 pula, beliau telah menubuhkan Majlis Tindakan Bersama Tanah Melayu atau All Malaya Council of Joint Action AMCJA, di mana beliau menjadi presidennya. Atas dasar ingin menyatukan orang-orang Cina di Tanah Melayu, melindungi hak-hak dan kepentingan orang-orang Cina, bekerjasama dengan kerajaan untuk menentang komunisme dan bekerjasama dengan bangsa-bangsa lain untuk memperoleh kemerdekaan untuk Tanah Melayu, beliau dan pemimpin-pemimpin Cina yang lain iaitu Tun Leong Yew Koh dan Colonel H.S. Lee telah menggerakkan usaha untuk mengasaskan Persatuan Cina Tanah Melayu, MCA, dan menjadi presidennya yang pertama. Baiklah, tokoh seterusnya ialah Dato' Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz. Beliau adalah dari keturunan bangsawan Perak, iaitu dari pembesar 4 Perak, dan beliau juga adalah merupakan anak kepada pembesar Melayu pertama yang dapat melanjutkan pelajaran ke England. Beliau turut digelar Datuk Panglima Bukit Gantang Haji Abdul Wahab bin Toh Muda Abdul Aziz dan merupakan Menteri Besar Perak yang pertama, iaitu dari 1 Februari 1948 sehinggalah 1 Ogos 1957 sebelum negara kita menyambut kemerdekaan. Beliau menubuhkan Perikatan Melayu Perak pada 27 Januari 1946 untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu selain memainkan peranan penting dalam usaha menubuhkan Parti UMNO pada tahun 1946 bersama dengan Datuk On Jaafar dari Johor. Beliau juga merupakan Setiausaha Agung UMNO pertama dan menjadi salah seorang daripada 4 wakil sultan ke London untuk rombongan kemerdekaan. Kita bergerak ke tokoh yang seterusnya, iaitu Tun Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman.
Tun Dr. Ismail mula menempa nama dalam bidang politik apabila dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Johor pada tahun 1948 sehingga tahun 1954 dan menyertai UMNO pada tahun 1951. Menganggotai Majlis Perundangan Persekutuan yang ditubuhkan oleh Sir Gerald Templer pada tahun 1955 dan setahun selepas itu beliau dilantik sebagai Menteri Tanah Perlombongan dalam Kabinet Persediaan Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman turut memilih beliau sebagai salah seorang ahli rombongan ke London pada Februari 1956 untuk rundingan kemerdekaan Tanah Melayu. Semasa Tun Abdul Razak menjawat jawatan Perdana Menteri Malaysia kedua, beliau telah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1971. Baiklah, kita bergerak kepada tokoh yang seterusnya iaitu Tun H.S. Lee. Tun Lee Hau Shik atau lebih dikenali sebagai Tun H.S. Lee merupakan seorang tokoh dan pemimpin Cina yang berpengaruh pada awal zaman kemerdekaan. Beliau bertanggungjawab sebagai perintis penubuhan MCA dan rundingan kerjasama dengan UMNO. Pada tahun 1949, beliau telah mengetuai MCA Selangor. Beliau juga telah dipilih sebagai salah seorang anggota rombongan ke London yang diketuai Tuanku Abdul Rahman bagi merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu. Beliau merupakan Menteri Keuangan Persekutuan Tanah Melayu yang pertama. Baik, kita beralih kepada tokoh yang seterusnya iaitu Tun V.T. Sambantan. Tokoh yang berasal dari Sungai Siput Perak ini dilahirkan pada 16 hari bulan Jun 1919. Beliau telah memegang pelbagai jawatan dalam MIC sebaik sahaja pulang ke Malaysia setelah tamat pengajian. Beliau merupakan Presiden Malayan Indian Congress MIC yang kelima pada tahun 1955. Sebaik sahaja memenangi pilihan raya umum pertama 1955 bagi kerusi Parlimen Kinta, beliau dilantik mengetuai Kementerian Buruh. Beliau juga antara anggota rombongan ke London merundingkan kemerdekaan Tanah Melayu dan terlibat menandatangani perjanjian kemerdekaan. Selepas satu penggal sebagai Menteri Buruh, beliau bertukar portfolio sebagai Menteri Tenaga, Telekom dan Pos iaitu pada tahun 1959 sehinggalah jawatan terakhir sebelum bersara iaitu dengan jawatan Menteri Perpaduan Negara. Baiklah. Sebenarnya, sikap dan polisi pentadbiran British yang melampau dengan membelakangkan hak-hak masyarakat tempatan serta Raja-Raja Melayu adalah keterlaluan. Orang tempatan menganggap perubahan dalam pentadbiran dan tindakan British mengawal hasil bumi dan kehidupan mereka mencabar sistem dan amalan tradisi mereka dan menjatuhkan maruah mereka. Ianya merupakan antara faktor timbulnya bibit-bibit semangat nasionalisme dan kesedaran untuk membebaskan diri dari cengkaman penjajahan dalam kalangan masyarakat tempatan. Penubuhan parti-parti politik menjelaskan lagi hasrat dan semangat orang ramai untuk bebas dari cengkaman penjajahan British dan seterusnya mewujudkan kerajaan sendiri yang bebas daripada campur tangan penjajah. Kepentingan kerjasama antara kaum dalam satu pakatan politik yang murni telah melahirkan perpaduan kaum dan ini telah menjadi senjata ke arah terlaksananya cita-cita untuk menjadikan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang merdeka. Selain jalinan kerjasama yang erat antara parti dan kaum-kaum di Malaysia, kebijaksanaan pemimpin dan pejuang-pejuang kemerdekaan juga memainkan peranan penting dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu. Baiklah, seterusnya untuk menguji pemahaman kamu terhadap tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, cikgu telah sediakan satu latihan pengukuhan untuk kamu jawab dan kamu boleh akses latihan tersebut dengan cara mengimbas QR code yang tertera di dalam skrin.
Cikgu rasa itu sahaja perkongsian cikgu untuk hari ini. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Cikgu ucapkan selamat belajar dan dengan pesanan jaga diri, jaga adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk belajar lebih banyak lagi topik yang menarik. Jumpa lagi di video yang akan datang.